Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu saya Cikgu Umaira. Pada kali ini saya akan membincangkan bab 3 untuk matematik KSSM tingkatan 4 iaitu bab penakulan logik. Di dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik 3.2 iaitu hujah. Jadi pada video kali ini standard pembelajaran kita adalah untuk membentuk hujah deduktif yang sah bagi suatu situasi. Bagaimanakah anda membentuk hujah deduktif yang sah bagi satu situasi? Jadi kita sedia maklum hujah yang ringkas akan ada dua premis dan satu kesimpulan. Jadi hujah deduktif yang sah perlulah memenuhi hujah bentuk 1, hujah bentuk 2 atau hujah bentuk 3. Jadi kita telah bincangkan di dalam video sebelum ini. Jadi untuk lebih memahami, kita lihat contoh 18 di dalam buku teks matematik KSSM tingkatan 4 iaitu bentuk suatu hujah deduktif yang sah bagi setiap situasi yang berikut. A. Semua mamalia menyusui anak. Kucing ialah mamalia, kucing menyusui anaknya. Jadi suatu hujah deduktif yang sah mestilah memenuhi salah satu hujah bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Jadi di premis 1 ini kita lihat hanya bentuk 1 yang ada perkataan semua. Bentuk 2 dan bentuk 3 adalah suatu implikasi. Jadi di sini kita dapat kenal pasti ini adalah suatu hujah bentuk 1. Jadi kita akan susun jawapan kita. Jadi di sini semua mamalia menyusui anak adalah premis 1. Okey, kucing ialah mamalia adalah premis 2. Dan kucing menyusui anaknya adalah suatu kesimpulan. Jadi kita akan susun dan kita lihat pula susunannya menepati atau tidak. Jadi kita dah tulis premis 1 kita, semua mamalia menyusui anak. Jadi kita akan buktikan kesahannya. Kita gariskan semua selepas perkataan semua ialah pernyataan untuk A, dan di sini menyusui anaknya adalah pernyataan untuk B. Semua A ialah B. Kucing, jadi kucing ini adalah C, ialah mamalia di sini adalah A. Jadi premis 2 kita sah. Okey, dan kesimpulan kucing C menyusui anaknya, C ialah B. Jadi kita dah berjaya membentuk hujah deduktif yang sah bagi contoh A iaitu hujah bentuk 1. Kita lihat pula untuk B, jika X lebih besar daripada kosong, maka X bernilai positif. Jadi ini adalah ayat yang pertama iaitu premis 1. Yang kedua, 6 lebih besar daripada 0.6 bernilai positif. Okey, maaf salah sebut pula cikgu. Okey, 6 lebih besar daripada 0. Jadi ini adalah premis 2 dan kesimpulan kita okey, 6 ialah nombor positif. Jadi kita akan susun terlebih dahulu. Jadi kita dah letakkan dalam bentuk hujah ringkas kita iaitu premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Sekarang kita nak uji kesahannya. Jika X lebih besar daripada 0 maka X bernilai positif. Jadi kita gariskan jika maka. Perkataan selepas jika sebelum maka adalah pernyataan P iaitu X lebih besar daripada sifar. Okey, pernyataan selepas maka adalah pernyataan Q iaitu X bernilai positif. Jadi kita lihat di sini P lebih besar daripada 0. Jadi ini adalah menunjukkan P adalah benar. Jadi ini adalah hujah bentuk 2. Jadi 6 bernilai positif adalah Q adalah benar. Jadi ini membuktikan kita dah berjaya bina membentuk hujah deduktif yang sah iaitu hujah bentuk 2 bagi contoh B di sini. Jadi kita lihat pula C, jika X ialah nombor ganjil maka X tambah 1 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi ayat pertama ini adalah premis 1 kita. Jadi seterusnya 18 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi ini adalah pernyataan untuk premis 2. Dan 18 bukan nombor ganjil adalah kesimpulan. Jadi kita akan susun dulu hujah deduktif kita mengikut bentuknya.
Jadi sekarang kita nak uji kesahannya pula. Kita gariskan jika, gariskan maka. Selepas perkataan jika, sebelum maka adalah pernyataan P, iaitu X ialah nombor ganjil. Selepas perkataan maka adalah pernyataan Q, iaitu X tambah 1 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi kita lihat pula, 18 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi ini adalah bukan Q, adalah benar. Jadi sebab apa itu adalah ciri-ciri Q, tetapi kita buat penafian di situ. Jadi penafian Q bukan Q adalah benar adalah hujah bentuk 3. Jadi kita lihat satu lagi kesimpulannya pula. 18 bukan nombor ganjil. Jadi ini adalah penafian untuk P, iaitu bukan P adalah benar. Jadi kita dah dapat menyusun atau membentuk hujah deduktif yang sah di sini, iaitu hujah bentuk 3. Kita lihat pula contoh 19. Tulis kesimpulan bagi setiap hujah deduktif berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Jadi tips di sini kita kenal pasti bentuk hujah. Kenapa? Sebab hujah yang sah mestilah memenuhi sama ada bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Dan seterusnya kita kenal pasti pola ayat bentuk hujah berkenaan supaya kita dapat kenal pasti kesimpulannya. Seterusnya hujah yang munasabah perlulah nilai kebenaran untuk setiap premis dan kesimpulannya adalah benar. Jadi kita lihat yang pertama, premis 1, semua nombor bulat ialah nombor nyata. Jadi apabila kita jumpa perkataan semua, bermakna kita akan pertimbangkan hujah bentuk 1. Jadi selepas perkataan semua, sebelum ialah itu adalah pernyataan A. Jadi pernyataan A kita di sini adalah nombor bulat. Dan selepas perkataan ialah, itu adalah pernyataan B, iaitu nombor nyata. Jadi kita lihat pola ayatnya di premis 2, C ialah A. Jadi 38 kita adalah C. Okey, nombor bulat kita adalah A, betul. Jadi di sini kita dah dapat jawapan 38. Okey, ialah B mengikut pola, iaitu ialah nombor nyata. Jadi kita dah dapat kesimpulan untuk contoh A. Jadi kita bincangkan pula untuk contoh B di sini. Jadi kita lihat jika AX kuasa 2 tambah BX tambah C mempunyai punca nyata, maka B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar sama dengan kosong. Jadi di sini kita gariskan jika, kita gariskan maka. Jadi kita tahu kita akan pertimbangkan sama ada bentuk 2 atau bentuk 3 kerana ada implikasi di sini. Jadi selepas perkataan jika, sebelum perkataan maka itu adalah pernyataan P, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong mempunyai punca nyata. Dan selepas perkataan maka, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar sama dengan kosong, itu adalah pernyataan untuk Q. Jadi kita lihat di sini premis 2, 2x kuasa 2 tambah px tolak 2 sama dengan kosong mempunyai punca nyata. Jadi di sini adalah P adalah benar. Jadi P adalah benar menunjukkan kita sudah fikirkan, iaitu hujah bentuk 2. Jadi bagaimana untuk kita dapatkan kesimpulannya di sini? Jadi di sini untuk kita dapatkan kesimpulan, jadi kita akan ambil contoh. Kalau kita lihat di sini, kesimpulan kita Q adalah benar. Jadi Q kita adalah B kuasa 2 tolak 4AC. Jadi kita akan pertimbangkan B kita. Jadi B kita di sini adalah P. Jadi kita akan dapat P kuasa 2 tolak 4AC kita. 4 darab A kita 2 untuk mengikut di premis 2. Okey, 4 darab 2 dan C kita negatif 2. Okey. Kemudian kita akan membenarkan atau menyatakan Q ini adalah benar dengan membenarkan sifat Q. Jadi di sini murid-murid kena hati-hati. Di sini bukan macam hujah bentuk 1 yang kita salin saja ayat dia. Jadi kita jangan pula ada yang beri jawapan B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar sama dengan kosong adalah benar. Salah. Kita akan pertimbangkan bergantung kepada contoh yang diberi di premis 2 yang membenarkan ataupun menyatakan sifat P itu adalah benar. Jadi kita lihat kembali 2x kuasa 2 tambah px tolak 2 sama dengan kosong. Ini adalah suatu contoh
persamaan kuadratik secara am yang diberi di P mempunyai punca nyata menunjukkan ciri-ciri P ni adalah benar. Penyataan P ni adalah benar. That's why P adalah benar. Jadi kesimpulan kita adalah kita bergantung dengan premis 2 kita ni. Jadi B kuasa 2 tolak 4 AC untuk menyatakan Q adalah benar dengan menggantikan nilai B kuasa 2 tolak 4 AC pada contoh di premis 2. Okey, jadi cikgu harap murid-murid tidak keliru bagaimana ingin menyatakan kesimpulan untuk premis 2, untuk kesimpulan untuk hujah bentuk 2 dan hujah bentuk 3. Jadi kita dah dapat jawapan untuk contoh B, kita tulis di sini. Kita lihat pula untuk C. Jika garis lurus Y sama dengan MX tambah C selari dengan paksi X, maka M sama dengan sifar. Jadi sama, kita gariskan jika, kita gariskan maka. Saya harap murid-murid boleh follow teknik yang saya beri ini untuk memudahkan anda. Jadi selepas jika itu adalah pernyataan P, iaitu sebelum ayat maka, garis lurus Y sama dengan MX tambah C selari dengan paksi X. Dan selepas perkataan maka itu adalah pernyataan untuk Q. Jadi kita lihat di sini M tidak sama dengan kosong, menunjukkan ianya menafikan Q. Jadi bukan Q adalah benar, menunjukkan ini adalah hujah bentuk 3 di sini. Jadi untuk dapatkan kesimpulan, kita akan nafikan pula untuk ciri-ciri P, iaitu garis lurus Y sama dengan MX tambah C tidak selari dengan paksi X. So kita telah tulis jawapan kita di sini. Okey, murid-murid, kadang-kadang soalan SPM bukan setakat meminta kita untuk mencari kesimpulan bagi hujah. Ada kalanya kita perlu menentukan premis 1 atau premis 2. Jadi kita akan lihat contoh soalan, contoh 20 di dalam buku teks matematik tingkatan 4 KSSM. Tulis premis bagi setiap hujah deduktif berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Jadi bila menyatakan sah dan munasabah di situ, bermakna hujah yang kita tentukan itu setiap premisnya mesti benar dan kesimpulannya benar, dan perlulah memenuhi salah satu, sama ada bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Jadi di sini pun cikgu dah beri tips, kenal pasti bentuk yang mana terlebih dahulu. Kemudian kita kenal pasti pola ayat bentuk hujah berkenaan supaya kita boleh kenal pasti jawapan soalan. Jadi kita lihat yang pertama, premis 1 adalah suatu yang kita ingin cari. Premis 2, 37 ialah nombor perdana. Kesimpulan, 37 hanya mempunyai 2 faktor. Jadi bila kita lihat di sini, 37 di sini daripada premis 2 dia pergi ke kesimpulan, benda yang sama. Jadi ini adalah hujah bentuk 1. Kita nampak tu, C akan turun dekat kesimpulan. Jadi 37 adalah C, 37 adalah C. Jadi di sini kita dapati nombor perdana adalah A. Dan hanya mempunyai 2 faktor adalah B. Jadi kita dah dapat kenal pasti bentuk hujah, iaitu bentuk 1. Dan kita telah kenal pasti pola ayat dengan mengenal pasti C-nya apa, A-nya apa, B-nya apa. Jadi kita boleh menyusun jawapan dengan mengikut pola ayat. Premis 1-nya adalah semua A ialah B. Maka jawapannya semua nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Kita telah selesai bincangkan contoh A. Jadi kita lihat pula B. Jika jualan tahunan syarikat ANC melebihi 3 juta, maka pekerjanya mendapat bonus 3 bulan. Jadi kita tahu sama ada bentuk 2 atau 3. Okey, jadi tak apa, kita tentukan dia punya P dan Q terlebih dahulu. Jadi di sini jualan tahunan syarikat ANC melebihi 3 juta itu adalah P. Selepas perkataan jika, sebelum maka adalah pernyataan P. Jadi cikgu padam sikit yang atas ni supaya tak mengganggu, supaya kita boleh fokus kepada contoh yang B sahaja. Jadi kita lihat maka, selepas perkataan maka kita highlightkan pekerjanya mendapat bonus 3 bulan gaji, itu adalah Q. Jadi premis 2 kita tak tahu, kita nak cari. Kita lihat pula kesimpulan. Jualan tahunan syarikat ANC tidak melebihi 3 juta. Jadi bila ada perkataan tidak di sini, ianya suatu penafian. Dan kita lihat ianya adalah suatu pernyataan P dengan menafikan P.
bermakna kita akan pertimbangkan hujah bentuk 3 kerana bukan Q adalah benar berada di, bukan P adalah benar berada di kesimpulan. Jadi kita dapati untuk premis 2 hujah bentuk 3 bukan Q adalah benar. Jadi kita boleh tulis jawapan di sini dengan menafikan pernyataan Q, iaitu pekerja syarikat ANC tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. Jadi cikgu harap murid-murid faham dan tidak keliru dan boleh mengikut teknik yang saya beri bagaimana kita ingin menyelesaikan soalan ini. Okey, seterusnya kita bincangkan pula untuk contoh C. Jika X sama dengan K, maka K ialah punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 5 sama dengan 12. Jadi bila ada jika maka, ianya suatu implikasi, kita boleh tentukan P dan Q. Jadi selepas jika, sebelum maka itu adalah P, iaitu X sama dengan K. Jadi sekarang, selepas perkataan maka, itu adalah pernyataan Q, iaitu K ialah punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 5 sama dengan 12. Jadi kita dah dapat P, dah dapat Q. Jadi kita tahu sama ada hujah bentuk 2 atau hujah bentuk 3. Jadi kita lihat pula kesimpulan. Kesimpulan ini, X tidak sama dengan 9. Bermaksud K di sini adalah 9. Tetapi X tidak sama dengan 9 bermakna ini adalah penafian untuk pernyataan P. Ataupun bukan P adalah benar di sini. Kita lihat ni. Jadi bukan P adalah benar, adalah hujah bentuk 3 juga di sini. Jadi untuk jawapan di premis 2 adalah bukan Q adalah benar. Jadi kita boleh tulis jawapan 9 bukan punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 5 sama dengan 12, iaitu kita nafikan Q dan kita gantikan K kita adalah 9 seperti kita bincangkan sebentar tadi. Sekian saja untuk video pada kali ini. Saya harap video ini dapat memberi manfaat dan membantu semua yang menontonnya. Sekian, terima kasih.